Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang ke-12 akan membentangkan unit yang ke-12 iaitu Perbandingan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961. Okey, ahli kumpulan kami ialah Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Zambri. Yang kedua, Ni Ahmad Faiz bin Ni Ismail. Yang ketiga, Muhammad Firdaus bin Anwar. Yang keempat, Muhammad Amirul Amri bin Asngari. Yang kelima, Ling Kiang Fong. Okey, sebelum kita masuk pada perbandingan Akta 1996 dan Akta Pelajaran 1961, kedua-dua akta ini ada persamaan. Okey, antara persamaan yang pertama ialah berpaksikan penyata Razak 1956. Yang kedua, kurikulum kebangsaan dikuatkuasakan. Yang ketiga, pembangunan sekolah vokasional untuk melatih tenaga kerja. Yang keempat, pendidikan rendah sebagai asas mencapai 3M. 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Okey, yang kelima, bahasa Melayu dikukuhkan sebagai bahasa penghantar dan mata pelajaran teras. Yang keenam, memupuk perpaduan rakyat melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Untuk perbandingan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961, aspek pertama ialah landasan dan wawasan. Okey, untuk pendidikan 1996, dasar pendidikan adalah melandaskan kepada hasrat wawasan 20 negara. Untuk Akta Pelajaran 1961 pula, falsafahnya yang tidak tertulis dan tidak jelas didapati hanyalah untuk menyatukan kaum di Malaysia selari dengan masyarakat yang berbilang kaum. Nama saya Muhammad Amirul Amri bin Muhammad Asngari. Saya akan teruskan dalam aspek sistem pendidikan kebangsaan di semua peringkat. Dalam Akta Pendidikan 1996, sistem pendidikan kebangsaan yang meliputi semua peringkat dan jenis sekolah atau institusi pendidikan kecuali sekolah ekspatriat. Akta Pelajaran 1961 pula, sistem pendidikan kebangsaan hanyalah meliputi sekolah atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan sahaja. Seksyen 15 dan 16 dalam Pendidikan 1996 telah memperjelaskan tentang sistem pendidikan kebangsaan yang meliputi semua peringkat dan jenis sekolah atau institusi pendidikan kecuali sekolah ekspatriat. Manakala Akta Pendidikan 1961 menyebut sistem pendidikan kebangsaan hanya meliputi sekolah atau institusi pendidikan kerajaan atau bantuan sahaja. Seterusnya, aspek kedudukan bahasa kebangsaan. Akta Pendidikan 1996, Seksyen 17 tentang kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama di semua sekolah atau sekolah yang diberi pengecualian. Akta Pelajaran 1961 pula, bahasa kebangsaan adalah bahasa penghantar sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan sahaja. Dalam hal ini, kedua-dua Akta Pendidikan 1996 dijelaskan dalam Seksyen 17 tentang kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama di semua sekolah atau institusi. Manakala dalam Akta 1961, bahasa kebangsaan adalah bahasa penghantar sekolah kebangsaan dan sekolah menengah sahaja. Seterusnya, aspek kurikulum kebangsaan. Dalam Akta Pendidikan 1996, Seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan melainkan yang dikecualikan. Dalam Akta Pelajaran 1961, tiada langsung peruntukan. Dalam Akta Pendidikan 1996, Seksyen 18 memperuntukkan semua sekolah perlu mengikut kurikulum kebangsaan melainkan yang dikecuali. Sedangkan dalam Akta Pelajaran 1961, tiada langsung yang diperuntukkan. Seterusnya, peperiksaan awam. Dalam Akta Pendidikan 1996, Seksyen 19 telah memperuntukkan semua sekolah menyediakan murid untuk peperiksaan awam, melainkan yang dikecualikan. Akta Pelajaran 1961 pula, tiada peruntukan. Dalam Seksyen 19, Akta Pendidikan 1999 telah memperuntukkan semua sekolah menyediakan murid untuk peperiksaan awam, melainkan yang dikecualikan. Manakala dalam Akta Pelajaran 1961 pula tiada peruntukan diberi.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus bin Anwar. Saya ingin meneruskan slide daripada rakan saya tadi. Okey, kita pergi kepada aspek bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib. Dalam Akta Pelajaran 1961, bahasa kebangsaan adalah wajib bagi sekolah-sekolah yang dibiayai oleh kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. Manakala Akta Pendidikan 1996 Seksyen 17 dalam kurungan 2 memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah. Okey, dari segi Akta Pendidikan 1996 mempunyai pembaruan dan itu adalah sangat bagus kerana bahasa pertama di negara ini adalah bahasa kebangsaan. Jadi semestinya semua pelajar di semua sekolah perlu menguasai bahasa kebangsaan. Kita pergi kepada aspek kedua, iaitu pengajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Dalam Akta 1961, bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh diajar dengan dua syarat, iaitu ada permintaan dari 15 orang ibu bapa jika didapati munasabah dan praktik. Dalam Akta 1996 atau Pendidikan 1996, Seksyen 2 telah memperuntukkan bahasa Cina dan bahasa Tamil di sekolah menengah. Kebangsaan boleh diadakan dengan syarat jika ada permintaan lebih 15 orang guru, 15 orang ibu bapa atau lebih. Dengan ini lebih memudahkan mengadakan kemudahan bagi pengajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Okay, di sini pengajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil tidak banyak perbezaan antara Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Jadi ia lebih kepada permintaan ibu bapa dan jika didapati munasabah untuk diadakan untuk meneruskan pengajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil di sekolah. Kita teruskan dengan aspek seterusnya, iaitu kurikulum untuk tadika. Dalam Akta Pelajaran 1961, garis panduan ini tidak wajib digunakan bagi semua tadika. Manakala Akta Pendidikan 1996 bagi kurikulum untuk tadika, Seksyen 22 memperuntukkan garis panduan kurikulum untuk tadika bagi menyelaraskan pendidikan di peringkat tersebut dan wajib digunakan oleh semua tadika. Jadi pada kurikulum untuk tadika, atas Pendidikan 1996 telah meningkatkan sedikit garis panduan, iaitu pada peringkat tersebut ada sesuatu yang perlu diajar kepada murid tersebut. Jadi di peringkat tadika mungkin murid-murid dapat pelajari perkara-perkara yang basic dahulu seperti mengeja, membaca dan sebagainya. Okey, kita pergi ke aspek seterusnya, iaitu tempoh pendidikan rendah. Dalam Akta Pelajaran 1961, tempoh pendidikan rendah adalah 6 tahun. Dalam akta ini tempohnya agak ketat. Kita tengok pada Akta Pendidikan 1996. Pendidikan rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun. Lihat Seksyen 29. Dengan adanya peruntukan ini dapat menampung keperluan murid cerdas, sederhana dan lembab. Okey. Okey, pada tempoh pendidikan rendah ini, kalau 6 tahun dia jadi agak ketat. Jadi untuk kita meningkatkan lagi untuk murid-murid yang sederhana dan lembab ini jadi agak sukar kerana tempoh dia agak ketat. Jadi pada peringkat sekolah rendah ini kita mempunyai sekolah pendidikan khas. Di situ kita dapat memberi
pengajaran atau memberi pendidikan yang lebih kepada murid-murid yang lembab ni. Okey, kita pergi ke aspek seterusnya, iaitu pendidikan lepas menengah. Dalam Akta Pelajaran 1961, tiada peruntukan yang jelas tentang pendidikan lepas menengah. Okey, dalam Akta Pendidikan 1996, Seksyen 3 memperuntukkan pendidikan lepas menengah di sekolah menengah kebangsaan, kolej atau mana-mana institusi pendidikan lain. Melalui seksyen ini boleh menampung dengan jelas kelas kata 6, kelas matrikulasi dan sebagainya. Jadi, dalam Akta Pendidikan 1996 menerangkan lebih lagi ke mana perginya selepas pendidikan lepas menengah ini. Boleh menyambung pelajaran di kolej matrikulasi ataupun ke kelas tingkatan 6. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ni'mat Faiz bin Ismail. Saya akan menyambung slide rakan saya. Okey. Aspek pertama ialah bahasa kaum asli. Okey, Akta Pendidikan 1996 ini memperuntukkan pengajaran bahasa kaum asli dengan dua syarat. Yang pertama, jika ada permintaan dari 15 orang ibu bapa, dan yang kedua, jika didapati munasabah dan praktik. Okey, Akta Pelajaran 1961 pula tiada diperuntukkan oleh bahasa kaum asli ini. Aspek kedua pula ialah kategori sekolah. Bagi Akta Pendidikan 1996, Seksyen 16 memperuntukkan sekolah atau institusi pendidikan dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, kerajaan. Yang kedua, bukan kerajaan. Dan yang ketiga, swasta. Bagi Akta Pelajaran 1961 pula, institusi pendidikan atau sekolah dibahagikan secara tidak langsung kepada 2 kategori, iaitu bantuan penuh, iaitu termasuk kerajaan dan bukan kerajaan. Dan yang kedua, swasta. Okey, aspek yang ketiga pula menubuh dan menyelenggara tadika. Okey, Akta Pendidikan 1996, Seksyen 21 memberi kuasa kepada menteri untuk menubuh dan menyelenggara tadika ini. Bagi Akta Pelajaran 1961 pula, perkara ini tidak begitu jelas bagi pandangan mereka. Okey, aspek keempat pula ialah politeknik boleh mengadakan kerjasama dengan mana-mana institusi. Okey, Akta Pendidikan 1996, Seksyen 37 membolehkan politeknik mengadakan program kerjasama dengan mana-mana institusi, perbadanan ataupun organisasi perindustrian. Okey, manakala Seksyen 38 membolehkan politeknik mengadakan khusus pengajian atau program latihan bersama peringkat CJ ataupun lain-lain kelayakan dengan mana-mana universiti atau institusi pendidikan lain. Bagi Akta Pelajaran 1961 pula tiada peruntukan berkenaan dengan perkara ini. Okey, aspek kelima pula pendidikan khas. Bagi Akta Pendidikan 1996, Seksyen 40 yang membolehkan menteri mengadakan pendidikan khas ini di sekolah rendah maupun sekolah menengah. Okey, bagi Akta Pelajaran 1961 pula tidak jelas perkara ini bagi mereka. Okey, aspek keenam ialah maktab perguruan. Bagi Akta Pendidikan 1996, Seksyen 47(1) membolehkan maktab perguruan ataupun maktab pendidikan mengadakan khusus peringkat ijazah, diploma ataupun CJ, mengadakan program kerjasama dengan universiti ataupun institusi pendidikan tinggi. Okey, bagi Akta Pelajaran 1961, peruntukan mengenai pendidikan guru adalah tidak terlalu umum bagi mereka untuk membincangkan perkara ini. Okey.
Dari aspek pengajaran Islam, Seksyen 50 di bawah Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan supaya pendidikan Islam wajib diajar di semua sekolah termasuk sekolah swasta bila terdapat 5 atau lebih murid Islam. Manakala dalam Akta Pelajaran 1991, pendidikan Islam diwajibkan apabila terdapat 15 orang atau lebih murid di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan sahaja. Dari aspek larangan tentang pengendalian peperiksaan pula, Seksyen 69 di bawah Akta Pendidikan 1996 mengkehendaki semua pihak yang menganjurkan peperiksaan awam mendapatkan kebenaran dari pengarah peperiksaan. Tiada sebarang peruntukan yang diberikan untuk larangan tentang pengendalian peperiksaan dalam Akta Pelajaran 1991. Dari aspek lembaga penggelola pula, Seksyen 62 di bawah Akta Pendidikan 1996 membolehkan lembaga penggelola sekolah kerajaan yang tidak berfungsi lagi dimansuhkan kecuali bagi sekolah jenis kebangsaan dan sekolah-sekolah tertentu. Lembaga penggelola sekolah jenis kebangsaan Cina kerajaan dikekalkan atas permintaan mereka. Lembaga penggelola sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta memang dikekalkan kerana masih diperlukan. Di bawah Akta Pelajaran 1961 pula, semua kategori sekolah termasuk sekolah kerajaan perlu menubuhkan lembaga penggelola.